dalam waktu yang tertinggal, seperti angin yang tak pernah diam, menebarkan fikiran mencari motif dan objektif, merentasi masa silam kegemilangan, tamadun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita bersama lagi dalam rancangan mingguan Tamadun Islam, siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur, bersama tetamu undangan Dr. Marrofa Ismail dari Universiti Putra Malaysia Serdang, Selangor. Selamat datang ke studio, Doktor. Apa khabar? Ya, baik, terima kasih. Minggu ni, Doktor, ya, masih lagi tentang kimia. Adakah kimia Eropah sekarang berasal daripada ilmu umat Islam, Doktor? Ya, memang benar. Kalau kita lihat bahawa ilmu kimia yang disebut sebagai alkemi asalnya, kemudian menjadi chemistry ini, nama pun masih kekal, nama Arabnya. Bermaksud ilmu ini diwarisi daripada Arab. Dan ilmu yang ditulis oleh Jabir Ibn Hayyan, yang disebut oleh Geber, G-E-B-R, ialah di karya-karya beliau telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kemudian daripada inilah mereka cuba mengkaji ilmu kimia, dan orang yang mula mengkaji kimia di Eropah termasuklah Newton. Tetapi Newton masih lagi mengkaji perkara-perkara yang bercampur aduk di antara yang khurafat dengan yang saintifik. Oleh sebab itu orang barat tidak isytiharkan Newton sebagai ahli kimia. Tetapi antara ahli saintis barat yang awal yang cuba mengkaji kimia ialah Newton sendiri. Tetapi oleh kerana Newton ini berjaya dalam fizik, maka namanya dalam kimia dipadamkan. Sebab kimia ketika itu cukup rendah, dan hari ini kalau kita pergi ke barat, kita dapati nama kemis. Kemis ini asal daripada chemistry, chemistry daripada alkemi, alkemi daripada kimia, alkimia. Kemis ini digunakan sebagai kedai ubat, farmasi. Kalau kita dalam konteks kita, farmasi. Kalau kita pergi ke negara barat, dia sebut kemis. Bermaksud tempat bacahan ubat ini ada disebut dalam tradisi Islam adalah akrabazin. Ini ialah masih lagi menggunakan ramuan kimia. Banyaklah ubat-ubatan yang moden ini ialah bahan kimia sebenarnya. Tetapi permulaan kepada kajian tentang ubat daripada bahan kimia ini telah bermula daripada zaman Islam lagi, dan mereka cuba menggunakan bahan-bahan yang disintesiskan dalam amal ini sebagai bahan perubatan. Khususnya tentang alkohol umpamanya, mungkin kita sebut dalam perjumpaan yang lepas, bahawa digunakan untuk membersihkan luka. Dan ini digunakan oleh doktor perubatan Muslim dan kemudian dibawa ke Eropah. Dan juga termasuk dengan alat-alat pembedahannya yang disebut sebagai alat pembedahan kosher ini, KOCHER itu sebenarnya direka oleh Az-Zahrawi. Tetapi nama-nama Islam ini tidak diiktiraf di barat. Sekurang-kurangnya mereka menukarkan nama. Umpamanya Ibn Sina mereka tukar menjadi Avicenna. Nama Ibn Rushd mereka tukar menjadi Averroes. Sekurang-kurangnya nama Islam ini dapat disembunyikan dengan bahasa Latinnya. Dan inilah di antara perkara yang menghambat kita untuk kenali sumbangan umat Islam di dalam dunia kimia moden. Kalau kita dapati bahawa teknologi yang ada dalam perusahaan yang berkaitan dengan kimia ini cukup besar. Dan di antara perkara contoh mungkin tidak besar dari segi kegunaannya, tetapi besar dari segi penemuannya ialah bunga api. Bunga api ini ialah byproduct daripada ubat bedil ataupun ubat senapang ni, ataupun peluru senapang ini digunakan tujuan untuk pembakaran. Dan umat Islam lah yang mula-mula sekali menggunakan bunga api ini untuk tujuan perayaan. Dan ini digunakan di Spanyol. Pada hari-hari tertentu di Spanyol, mereka merayakan ketika di bawah pemerintahan Islam, Spanyol merayakan ulang tahunnya dengan bakaran bunga api. Bunga api ini dirahsianya ialah kimia. Dan di antara bahan yang digunakan ialah bahan-bahan yang digunakan untuk tujuan peperangan sebenarnya. Tetapi dalam kuantiti yang tertentu, dia menjadi bunga api yang selamat untuk digunakan. Dan inilah apabila pelawat Eropah datang ke Spanyol Islam, mereka dapati bahawa orang Islam menggunakan teknologi apakah yang menyebabkan mereka kelihatan meriah. Dengan bunga api ini kelihatannya meriah. Lalu seorang ini yang melawat ke Spanyol ini cuba memberi rasuah kepada saintis Muslim. Dan rasuahnya berjaya untuk mendapatkan ramuan ubat bunga api ini. Dan bunga api ini dibawa ke Eropah dan akhirnya sampai ke England. Dan rekod Eropah yang pertama yang digunakan pembakaran bunga api untuk tujuan perayaan ialah ketika perkahwinan Henry yang ke-7. Perkawanan Henry ke-7 ini berlaku dalam kurun ke-15, cukup lewat. Sedangkan umat Islam di Spanyol dalam kurun ke-10 telah menggunakan bunga api untuk tujuan perayaan.
Dan ini contoh ini tidak penting, tetapi saya nak tunjukkan ialah bagaimanakah perkara yang kecil seperti perayaan pun ada hubungannya dengan ilmu yang dikaitkan dengan kimia ini. Dan kita lihat, kita boleh trace kembali sampai kepada zaman keagungan Islam di Sepanyol, dan disitulah perkembangan ilmu kimia yang sangat-sangat penting sebelum dia keluar sampai ke Eropah. Dan kita juga boleh sebut tentang bagaimanakah catatan tentera barat apabila mereka terkena peluru meriam. Mereka tak pernah sangka apakah satu batu tiba-tiba datang ke dalam kawasan kita menyebabkan pecah satu kubu yang besar. Dan ini mereka tidak faham, dan ini dicatatkan dalam sejarah barat. Mereka menyatakan dalam peperangan Salib yang keberapa, mereka sebut satu benda yang ganjil, entah datang daripada langit atau daripada mana, bulat, tak ada tajam, kena kita mati ramai. Menunjukkan itu pertama kali mereka kenal meriam. Kenapa? Meriam ialah ciptaan orang Islam. Dan dalam sejarah Melaka kita disebut bahawa orang Melaka berperang dengan keris lawan Portugis dengan meriam. Apakah benar sejarah ini? Sebab kita tahu bahawa Portugis mempelajari teknologi meriam daripada orang Sepanyol Islam. Kemudian kita tahu bahawa kerajaan Osmaniyah menjadikan Melaka sebagai satu wilayah kerajaan Osmaniyah. Sultan Mansur Shah dianggap sebagai gubernur Sultan Osmaniyah di kawasan Melayu. Oleh sebab itu Sultan Mansur Shah dalam sejarah Turki disebut sebagai Mansur Bey. Ini tak pernah dinyatakan dalam sejarah kita. Kita kena ingat bahawa sejarah yang ditulis oleh sejarah Melayu ini ditulis oleh Tun Sri Lanang 400 tahun selepas peristiwa yang berlaku. Ataupun lebih 200 tahun selepas peristiwa berlaku. Yang tentu Tun Sri Lanang tidak menyaksikan peperangan di antara orang Melaka dengan Portugis. Rupa-rupanya orang Melaka menggunakan meriam yang sama melawan Portugis. Tetapi kekalahan orang Melaka bukan kerana teknologi, kerana belotnya orang Melaka kepada penjajah, dan sebahagian daripada orang Melayu yang menjadi tali barut kepada Portugis. Ini adalah sejarah yang berulang dalam sejarah negara kita. Kekalahan bukan kerana teknologi, bukan kerana keris. Dan di dalam sejarah Melayu dikatakan bahawa orang Melayu pergi tengok meriam, apakah meriam ini. Sebenarnya sebaliknya berlaku. Yang sebaliknya dalam peperangan Salib inilah yang dikagumi oleh orang tentera Eropah, bahawa bagaimanakah orang Islam menggunakan teknologi yang tak pernah mereka lihat. Benda yang mereka sebut ramai-ramai, mereka balik, ini benda yang mematikan kita, bulat, tak ada tajam langsung. Dan ini menjadi bahan lawak di dalam sejarah mereka, bahawa mereka tidak pernah mengenali peluru ini, sedangkan dia digunakan secara meluas dalam teknologi Islam. Dan di situ kita lihat satu masa dahulu umat Islam menerajui teknologi dunia. Dan hari ini sebaliknya berlaku. Eropah pula menerajui, kita berada di bawah. Itulah roda, sebagaimana saya sebutkan dalam ruangan yang pertama dulu mungkin, bahawa itulah roda manusia, bahawa sekali kita ke atas, kita ke bawah. Dan roda ini akan terus berputar. Dan ini dalam konteks ilmu kimia kita dapati bahawa roda ini terus berputar. Satu ketika dulu teknologi umat Islam sangat-sangat tinggi, teknologi Eropah sangat-sangat rendah, tetapi akhirnya terbalik. Contoh yang mudah kita lihat dalam peperangan Salib, kita dapati bahawa tentera Islam memakai baju dengan kain kapas, sedangkan tentera Kristian masih memakai baju bulu. Dan mereka cukup kagum dengan pakaian apakah yang mengikut bentuk badan. Pakaian yang mengikut bentuk badan inilah pakaian kapas. Dan mereka tanya, pakaian apakah itu? Kata orang Arab, itulah cottonnya, cotton. Cotton ini bahasa Arab. Dan mereka sebut itu cotton rupa-rupanya. Cotton, sampai hari ini cotton itu bahasa Arab. Pakaian ini bukan spending jening yang mereka untuk membuat baju sebagaimana yang digembar-gemburkan oleh Barat. Mereka mengatakan orang Itali mula-mula sekali menenun pakaian, bahawakan Baghdad telah menghilangkan pakaian dalam kurun ke-10 lagi, menggunakan teknologi dan juga menggunakan kimia sebagai bahan untuk pencelup pakaian dengan pelbagai-bagai warna. Dan ini dilakukan oleh umat Islam. Dan ketika peperangan Salib, mereka pakai pakaian kapas bertembung dengan tentera Kristian yang pakai pakaian bulu. Itu dua darjat, antara dua darjat, menunjukkan bahawa dari segi teknologi, dari segi kekuatan jiwa, umat Eropah tidak ada tandingan dengan umat Islam ketika itu. Tetapi dunia telah terbalik. Hari ini kita sangat lemah dalam teknologi. Teknologi kita telah dikembangkan di Eropah, dan mereka lah yang menerajui teknologi. Dan teknologi kimia ini adalah sebahagian daripada rahsia kekuatan dalam pertempuran.
Terima kasih kepada saudara yang masih setia menerusi Tamadun Islam, siaran dari Suara Islam 91.1 FM. Adakah sejarah disebarkan di Eropah ni, Doktor? Ya, sejarah seperti yang kita sebutkan ini tidak disebarkan. Mereka menutup rapat dan mereka memberikan tugas amanah kepada setiap pencetak mereka. Tak kiralah John Wiley, sebutlah Thomson, mereka mesti menapis sejarah ini. Dan inilah yang cukup menyedihkan kita. Ada seorang Amerika yang cukup bersimpati dengan perkara ini. Nama dia Helen Sellen. Dia bukan orang intelektual yang tinggi. Dia hanyalah sebagai seorang ahli perpustakaan. Dan dia pernah hubungi saya. Dia mengatakan bahawa apakah sejarah yang berlaku hari ini boleh kita biarkan. Sebab saya meminta semua intelektual dunia supaya menulis sejarah yang benar. Bahawa sejarah yang ditulis di barat, bahawa semua teknologi bermula di barat. Apakah ini benar? Sedangkan pengetahuan dia, sebab dia pernah merantau ke Afrika, dia tahu bahawa teknologi Islam ini adalah teknologi yang unggul. Sedangkan dalam sejarah barat tidak ada perkara tersebut. Lalu beliau telah mencadang untuk menulis ensiklopedia dan dia menjemput saya untuk menulis bersamanya ada 1-2 artikel. So saya tulislah 1-2 artikel dalam ensiklopedia ini dan telah diterbitkan. Nama ensiklopedia ini adalah Encyclopedia of Science, Technology and Medicine in Non-Western World. Dan di dalam ini dimasukkan segala apa yang saya sebutkan ini. Maksudnya dalam ensiklopedia yang jajaran yang diterbitkan seperti ini, mula orang barat melihat bahawa fakta yang benar harus disebarkan di Eropah. Tetapi selain pada ini sangat sukar untuk kita menemui sejarah yang benar di Eropah sebab mereka sangat prejudis. Mereka ketika menulis buku sejarah tanah air ataupun sejarah sains, mereka ketika itu sedang menjadi penjajah. Kita adalah bangsa yang dijajah. Oleh itu bangsa yang menjajah harus superior berbanding bangsa yang dijajah. Di antara untuk jadi superior ialah mengubah sejarah. Itulah sebab mereka mengatakan Singapura dibuka oleh Stafford Raffles. Ialah untuk menjajah sejarah negara kita. Kita tahu Sang Nila Utama membuka Singapura sejak daripada kurun ke berapa? Sebelum nama Singapura, nama Temasek. Sebelum nama Temasek, nama dia Mulut Tanjung. Sudah 2000 tahun sejarah Singapura berada di sana. Kita tahu bahawa sejarah Singapura di Langkato ada istana di sana. Ada Tun Nadim. Dan ada berbagai kemajuan di Singapura. Tiba-tiba bila mereka datang 1819, mereka katakan Stafford Raffles yang buka Singapura. Mereka tipu kita hidup-hidup di depan tangga rumah kita sendiri. Tetapi kita tak pernah mengkaji, menganalisis. Kita ambil sejarah kita 2000 tahun, dia padamkan dengan satu ayat aja. Raffles was the founder of Singapore. So hafal ini. Dia bagi kita supaya kita hafal. So kita hafal sejarah ini. Sama seperti Francis Light membuka Pulau Pinang. Nama Pulau Pinang pun nama Melayu. Kalaulah Francis Light yang buka Pulau Pinang, mesti nama Light Island ke Solomon Island ke, bukan nama Pulau Pinang. Pinang ni orang Melayu makan dengan sirih. Maknanya dia tipu kita depan tangga rumah kita sendiri. Sebab kita tidak mengkaji bersumber kita sendiri. Kita hanya menyalir sejarah. Dan inilah yang kita boleh berfikir sempena menyambut kemerdekaan kita, bahawa kita harus melihat bahawa sejarah yang benar tidak semestinya sejarah yang resmi. Sejarah yang resmi tidak semestinya yang benar. Sejarah yang benar, dia benar walaupun tidak disebut sebagai sejarah. Yang palsu walaupun sudah jadi sejarah yang resmi, dia masih palsu. Dan inilah intelektual muda kita sedar bahawa kita harus mengkaji, sebab mempertahankan kebenaran ini sebahagian daripada perjuangan umat Islam. Mempertahankan kebenaran hatta di dalam penulisan ilmiah ialah satu perkara yang sangat-sangat tinggi etikanya, dan ini sebahagian daripada etika penulisan ialah mempertahankan kebenaran. Kebenaran ini tak penting siapa yang membuat sumbangan kimia, orang timur, orang barat, tidak penting. Semuanya adalah untuk kebajikan manusia satu umat keseluruhannya. Tetapi menyelewengi fakta inilah yang kita sebut sebagai menyelewengi daripada etika penulisan ilmiah yang sebenarnya. Dan oleh sebab itu Eropah tidak menyatakan apa yang saya nyatakan ini. Dan oleh sebab itu kalau kita juga bergantung pada Eropah dalam penulisan, dalam rujukan sejarah, maka selama itulah kita tidak akan kenali kebenaran. Dan itulah yang kita boleh fikirkan bersama.
Apakah caranya kita sebagai umat Islam menyebarkan sejarah yang benar kepada masyarakat dunia ini, Doktor? Ya, tidak ada cara lain, mesti dalam bentuk ilmu, dalam bentuk penulisan, dan apa yang kita lakukan hari ini dalam Suara Islam ini kan. Kita sebahagian daripada langkah awal. Langkah yang kita dapat lakukan dalam kapasiti kita masing-masing. Kapasiti saya sebagai seorang pensyarah umpamanya, saya boleh sebarkan pada pelajar saya. Dan saya seharusnya menjalankan penyelidikan yang benar, ikhlas, bukan hanya kerana untuk tujuan lain keduniaan semata-mata. Bukan untuk tujuan kenaikan pangkat semata-mata, tapi ialah lebih daripada itu, segala-galanya adalah untuk mempertahankan kebenaran, dan ilmu inilah yang harus kita wariskan kepada generasi yang akan datang, supaya apa yang kita kaji ini ialah berdasarkan kepada apa yang sebenarnya berlaku. Sebab inilah tujuan sebenar ilmu, ialah untuk melihat kebenaran. Sejarah yang benar ialah sebahagian daripada perjuangan itu. Dan kalau kita umat Islam hanya berpegang kepada apa yang mereka lakukan, bahkan kalau kita perhatikan yang disiarkan di dalam dokumentari yang dibuat oleh di Barat, banyak perkara-perkara yang tidak tepat. Kita harus melihat satu persatu. Banyak perkara-perkara yang menyentuh umat Islam, dan perkara seperti ini dilihat daripada kacamata Barat yang kadang-kadang kala menyelewengi daripada fakta yang sebenarnya. Dan perkara yang seperti ini kita harus sensitif, dan saya harapkan juga kita ada peranan yang tertentu, sama ada dalam bentuk penyiaran seperti ini, dalam penulisan, di dalam dokumentari dan sebagainya. Kita harus mengambil inisiatif untuk sebarkan yang sebenar, seperti yang kita buat ilmuwan Islam umpamanya. Cukup menarik apabila kita naik mas, kita dapati disiarkan di dalam kapal terbang, dan bukan sahaja umat Islam yang menontonnya, tetapi orang siapa saja penumpang, mereka melihat satu alternatif sejarah tentang optik umpamanya. Mereka sangka Newton yang mengkaji tentang cahaya, tiba-tiba mereka melihat dalam filem tersebut yang memulakan kajian kamera ialah Ibn Haytham, orang Islam. Kenapa kita tak pernah tahu bahawa yang mencipta kamera ialah orang Islam? Tujuan ialah kerana dia mengkaji tentang cahaya. Cahaya an-nur dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu menggambarkan petunjuk, dan hakikat itulah yang diselidiki oleh saintis Muslim, sehingga dia telah sampai pada hakikat dan melihat bagaimanakah cahaya dari segi fizikalnya terbentuk daripada 7 warna, dan boleh dicantumkan dengan kamera, dengan kanta, dan inilah menghasilkan kamera yang kita sebut itu dalam bahasa Arab yang disebut sebagai Baitul Ashbah. Baitul Ashbah ini diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi camera obscura. Mereka tidak ada istilah, dan sekarang mereka ambil nama kamera itu asal daripada kataan Arab, menunjukkan bahawa asal usul sejarahnya adalah daripada tamadun Islam ketika zaman keagungannya. Inilah yang kita nak tunjukkan kepada generasi dan pendengar sekalian. Okey, kalau kita mengaji tauhid ni, Doktor, ya, ada satu baris perkataan yang saya pernah terjumpa. Dunia ini bagaikan cermin. Ya, sebagai imej kepada mereka yang ingin melihat dengan hati yang ikhlas. Kawan sebagai imej kepada kita. Kalau kita berkawan dengan orang, sifat kawan itu menjadi imej kepada kita. Kita berkawan, kita orang baik, kita berkawan dengan orang baik. Begitulah imej kepada kita. Dan ini menjadi sebahagian daripada teladan untuk kita berfikir. Apakah sikap penulis Eropah terhadap sumbangan umat Islam ini pula? Ya, secara umumnya mereka menafikan, tetapi di kalangan mereka ada tokoh-tokoh yang ikhlas. Kita tak nafikan dia antara banyak-banyak mereka orientalis ini ada yang bersifat adil, dan di antara yang sedikit ini yang adil ini, antaranya yang kita boleh sebut ialah George Sutton, Sessiano, Belgrade, David King, dan juga beberapa orang lain yang sangat sedikit bilangannya, mungkin tak banyak, tidak melebihi 20 orang, dan mereka ini berpegang kepada prinsip keilmiahan. Ilmiahnya supaya dia menyatakan yang benar. Maksudnya di dalam tulisan mereka memberi kredit kepada saintis Muslim. Walaupun begitu, mereka tidak dominan di Eropah. Mereka hanyalah sebagai kumpulan kecil. Tetapi fakta sejarah yang sebenarnya dipegang oleh pencetak-pencetak yang besar seperti John Wiley, Thomson, Oxford University Press dan sebagainya. Dan pencetak-pencetak ini mereka telah memberi syarat bahawa apa yang kita sebut di sini mereka tidak akan terima sebagai satu fakta sejarah. Dan itulah yang menghambatnya. Dan satu contoh yang seperti saya sebutkan tadi, Helen Selen ini, apabila dia nak mencetakkan cetakan ensiklopedia ada yang benar yang ditulis oleh seluruh penulis dunia yang benar, tidak ada pencetak yang nak cetak. Dia cuba dengan Chloe,
keluar menolaknya. Dia cuba dengan satu syarikat besar di Eropah, ditolaknya. Akhirnya disampaikan India. Sampai hari ini tak dicetakan yang keduanya ataupun penerbitan yang keduanya tak terbit sampai hari ini. Sebab ditolak oleh seluruh pencetakan Eropah yang saya tahu, dan akhirnya sampai di India. Sekarang orang India lah yang cuba nak cetak ensiklopedia yang muatkan fakta-fakta secara yang benar. Sebab Eropah tidak suka dengan yang benar. Sebab apa yang mereka gambarkan ialah keganasan umat Islam, dan itulah mereka ingin kekalkan sepanjang dalam penulisan mereka. Saudara sekalian yang sempat kita bersama menerusi Taman Islam, siaran dari